Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam rancangan Bicara Sukan yang disiarkan dari Studio 3 Kompleks Penyiaran Radio Televisi Brunei Sungai Akar untuk edisi kali ini. Bagaimana perkembangan Auda? Semoga apa yang kita rancangkan dan juga laksanakan akan berjalan dengan baik dan lancar, ya, serta diberkati oleh Allah SWT juga, insya-Allah. Baiklah, Auda, bagi mengisi Bicara Sukan minggu ini, kita akan bawakan pendekatan kepada perkembangan pengadil bola sepak. Ya. Bola sepak bukanlah baharu di negara kita, malah sudah pun berdekat-dekat. Begitu juga dengan usianya, pengadil dan juga bola sepak tidak dapat dipisahkan kerana antara kedua ini akan berjalan seiring. Ya. Jadi, ini tidak kecuali pengadil bola sepak di mana bertanggungjawab untuk memastikan setiap peraturan dan juga perlawanan berjalan dengan lancar, ya. Jadi para penonton yang menyaksikan rancangan Bicara Sukan ini, topik minggu ini ialah perkembangan bola sepak negara. Jadi kita telah pun bersama Yang Mulia Pengarah Haji Aludin bin Pengarah Haji Tajuddin untuk menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai dengan iaitu Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam, ya, untuk menjelaskan lagi topik kita pada kali ini. Ya, terima kasih kerana bersama kita bersama-sama menjayakan rancangan penyiaran, ya. Jadi penyiaran, ya, sebagai mukadimah, ada baiknya Yang Mulia Pengiran mengungsikan secara ringkas sejarah tertubuhnya Persatuan Pengadil Bola Sepak Negara ini yang kita difahamkan sudah berusia 49 tahun. InsyaAllah tahun depan 50 tahun pengirannya. Saya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua bagian Sukan Negara Brunei Darussalam. Persatuan Pengadil telah ditubuhkan pada tahun 1974 dan sekarang ini berusia sudah 49 tahun. Artinya tahun depan genaplah 50 tahun. Di dalam Persatuan Pengadil ini terdapat pengadil juga yang berjumlah seramai 108 orang, termasuk juga pengadil futsal. Dan di Persatuan Pengadil kita terdapat juga pengadil-pengadil yang bertaraf antarabangsa berjumlah 2 pengadil tengah, 5 pengadil di sisi, dan pengadil futsal juga. Pengadil futsal seramai 19 orang dan pengadil tengah 86 orang. Yang bertaraf FIFA kita yang di pengadil tengah ada 2 orang, salah satunya elit. Dan pada penjaga girisannya ada 2 elit. Di sana elit ini orang yang berkebulian lah di segi pengadilan, sama ada di dalam negara ataupun di internasional. Ya, dalam kata lain kata nyorang kata tahan pukul itu sebagai saya. pengadilan ini memang dia dapat dinafikan pengiran Saya. Menjaga emosi dan juga di samping itu juga selain pengadil bertanggungjawab meneruskan peraturan, perlu tahan emosinya orang kata ini, tahan pukul, insyaAllah. Saya. Ikhlaskan saja perkara. Jadi pikiran dia tidak dinafikan dari segi perkembangan pengadil bola sepak negara kita, tidak kecuali diberikan pengiktirafan pada kata pikiran tadi, ya, untuk menghadiri perlawanan-perlawanan luar negara. Jadi bagaimana agaknya penilaian dilakukan sebelum memilih pengadil-pengadil yang layak, pengiran? Pengadil-pengadil yang layak untuk ditengahkan kepada di antara bangsa sama ada FIFA, AFC atau FFF ialah pengadil mempunyai kelebihannya. Di segi fitnessnya, di segi ketegasannya. Di sini kita akan menilai semasa kejohanan yang berlaku di negara kita, liga di negara Brunei. Di sana kerana kita setiap perlawanan, contoh di Liga Super masa ini, kita ada terdapat 9 penilai pengadil. 9 penilai pengadil untuk menilai pengadil tersebut. Setiap pengadil tersebut mempunyai kelebihan dan mereka ini akan kita pantau, kita perhatikan daripada A to Z lah. Di mana kelebihannya, performanya, ketegasan, keberaniannya di dalam satu membuat keputusan. Kerana penilai pengadil bukannya seorang daripada 9, mungkin the next game dia akan mengenal, dan penilai pengadil ada yang bertukar juga. Apabila tak di sana. Dan apabila kita cukup lengkap,
panduan-panduan untuk ditengahkan kepada dicalonkan kepada jadi pengadil antarabangsa. Di sini kita buat perbincangan di postmortem dan buat mesyuarat adakah layak atau tidak. Apabila dia layak, dan kita register dia ke antarabangsa. Oh, saya tertarik juga mengenai dengan perbincangan kita mengenai dengan penilai pengadil penyiaran ya. Jadi bermakna setiap perlawanan akan ada penilai-penilai pengadil yang menilai pengadil tersebut ya. Kenapa diberikan kad kuning, kenapa terus diberikan kad merah, kenapa tidak diberikan kad kuning, tidak diberikan kuning. Memang ada penyiaran ya? Ada. Aha. Tapi tergantung kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain. Oh. Bukannya setiap pemain dengan kesalahan, kerana kita ada peraturan di dalam law of the game. Undang-Undang 12 ada mengatakan di mana kesalahan berlaku adalah mengikut kesalahan yang dilakukannya. Bukannya hanya kita ni suka-suka tim bagi, tapi kalau jelas kesalahannya, okey, pengadil tak ragu-ragu membuat keputusan dan melayangkan sama ada ia kad merah ataupun kuning. Termasuk juga sekiranya pengurus pasukan ada tindakan mengikut peraturan-peraturan di law of the game bola sepak. Oh, jadi bermakna ini satu perkara yang menarik yang baru kita ketahui. Bagi saya lah ya, mungkin pendengar juga baru mengetahui bahawa setiap perlawanan, pengadil-pengadil juga akan dinilai dari pihak penilai pengadil ya. Jadi kita kita salahkanlah apa tindakan pengadil itu kepada penilai-penilai pengadil ya. Selain itu juga pemain dan juga jurulatih meneruskan perlawanan agar lebih lancar ya penyiarannya. Jadi penyiaran selain memperoleh pengalaman mengadili perlawanan-perlawanan luar negara ya, apatah lagi perlawanan-perlawanan di dalam negara, dari segi meningkatkan mutu pengadilan penyiaran ya, adakah sebarang kursus atau latihan khusus diberikan dari masa ke semasa penyiaran? Alhamdulillah, terima kasih. Sebetulnya setiap tahun kita mengadakan kursus kepada pengadil-pengadil, sama ada pengadil itu baru atau lama. Kerana law of the game setiap ada perubahan. Kalau tak banyak sedikit, pasti ada. Dan kepada kursus-kursus tersebut, semua pengadil akan dijemput untuk sisi perjumpaan sama pada instruktur. Kerana di Brunei kita ada technical instructor sebenarnya 4 orang dan di segi fitness ada 1 orang. Instruktur tersebut adalah orang yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang tinggi dan untuk mengajarlah di mana peraturan-peraturan yang baru yang sudah diperoleh. Ya, mengenai dengan pengalaman dan juga mutu pengiran seni penyiaran ya. Saya ada terbaca mengenai dengan elon pengadil di luar negara ya, kata orang alhamdulillah. Bagaimana pandangan penyiaran mengenai dengan di Brunei, perbezaan dan juga perkembangannya? Alhamdulillah, terima kasih. Berkenaan dengan elon itu ya, tadi sebenarnya elon tersebut adalah perbezaan. Ada perbezaan juga antara negara Brunei dan negara-negara luar Brunei. Itu tergantunglah kepada badan induk. Sekiranya memperhatikan barang-barang ini, mungkin diambil perhatian lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi penyiarannya, kita juga ingin menyentuh tentang peraturan baru yang dicadangkan oleh Arsene Wenger dan mendapat sokongan penuh daripada Badan Induk Bola Sepak Dunia, FIFA. Dan agaknya bakal mula dipraktikkan di beberapa negara Eropah seperti Belanda, Itali dan Sweden penyiaran ya. Malah Liga Perdana Inggeris juga akan mula menggunakan peraturan ini. Apa sudut pandang penyiaran mengenai dengan peraturan baru ini penyiaran? Sepatutnya apapun usulan, apapun pandangan dari mana-mana pihak berkenaan dengan undang-undang perlawanan mestilah melalui kepada Badan Induk FIFA. FIFA akan menilai dan menapis dan mereka akan memutuskan sama ada law itu boleh digunakan atau tidak. Sekiranya law itu ada perubahan dan disahkan oleh Badan Induk FIFA, maka barang itu akan kita terima setiap tahun di buku-buku peraturan law of the game yang sudah bertukar. Pasti ada. Iya.
Jadi bagaimana pula pandangan pinggiran jika peraturan baharu offside ini mula digunakan di negara Brunei Darussalam bagi kejohanan Liga Super dan sebagainya, pinggiran? Uh, Apa yang saya terangkan tadi, Ya. bahawa semua apapun peraturan baru Ya. yang sama ada di Liga Super Brunei, sama ada YOT di Brunei, kita tergantung pada arahan daripada FIFA. Itu yang kita berpandu pada Undang-Undang Perlawanan Bola Sepak. Tidak termasuk perlawanan persahabatan, pinggiran ya? Termasuk ya? kerana peraturan tidak kira sama ada persahabatan ataupun kejohanan. Jadi ada peraturan harus selaras dengan apa yang ada ditetapkan, pinggirannya. Jadi pinggirannya, Liga Perdana Inggeris kabarnya akan memperkenalkan 4 peraturan baharu bagi musim Liga 2023-2024 ini nanti ya. Keempat peraturan tersebut termasuk offside, kelakuan tidak menunjukkan semangat kesukanan atau unsporting behaviour, semangat kesukanan bagi penjaga gol atau goalkeeper, sportsmanship dan membuang masa atau time wasting. Apa pandangan pinggiran mengenai ini? Sebenarnya apapun kesalahan yang dilakukan sama ada goalkeeper, outside sama sekali berpandu kepada law of the game. Kerana unsporting behaviour itu tidak bersemangat sukan, pecahannya banyak. Banyak, termasuk juga apabila dilayangkan kad kuning, amaran, pecahannya bukannya satu. Banyak pecahan. Termasuk juga layangkan kad merah. Dan termasuk juga apabila pengurus atau jurulatih ada diambil tindakan dengan kesalahan yang mengikut peraturan-peraturan yang disenaraikan dalam FIFA. Ya. Jadi itu pendapat pinggiran dari segi dari pengadil ya. Kita dengarkan pula pandangan dari sudut pemain dan juga pengadil di sebuah klub. Kita ikuti. My opinion and what I think is the new offside, but not yet official. I think the most important thing is the referees. They need to because in Europe there is a VAR. Even when the old offside was still not new yet, there is a VAR and they still support the VAR can still support with the referees. But what I just think is the most important thing is the officiating, the referee, and in Brunei. But I don't think this can happen here in Brunei because the referees they have a lot of things to do for this new offside. Because as a player, as if I'm as a defender, it's going to be a difficult. It's going to be difficult if this new offside is approved. It's going to be a difficult if I'm like a defender. So it's going to be difficult for me to keep an offside because it's how can I say, it's very hard. Yeah. Bagi pandangan saya, ia adalah bagus juga untuk kedua-dua pasukan apabila di dalam padang. Kebaikannya adalah kepada penjaring lah. Kerana penjaring setiap satu saat itu adalah berharga bagi mereka. So apa yang saya dapat lihat di sini, offside tu memang baguslah kepada dua-dua pasukan. Tetapi ada keburukannya juga kepada pasukan pertahanan. Tapi kedua-dua pasukan juga. Kenapa offside tu pertahanan itu ia lambat sedikit, lambat dalam 2 atau 3 second lah macam itu. Tapi bagus juga kepada penjaring lah. Penjaring pasukan itu, kedua-dua pasukan, tapi keburukannya kedua-dua pasukan juga di bahagian pertahanan. So itulah pandangan yang saya nampak lah. So ini adalah bagus juga untuk kepada referee juga, kepada referee untuk meningkatkan mutu referee tersebut lah. So itu pandangan saya. Bagi referee di Brunei Darussalam, apa yang
kita ni mahu, we need to update lah. We need to update and upgrade our system. And then dan juga VAR itu mungkin sangat membantu lah. Membantu iaitu VAR, video assistant referee, jika ada di negara Brunei Darussalam, kalau dapat dilakukan sudah di negara Brunei Darussalam, why not kita ni boleh to be upgrade and then update di Brunei lah dulu. Itu tadi pandangan dari pemain dan juga jurulatih sebuah kelab pinggiran ya, yang mengatakan bahawa sistem baru tersebut merupakan mimpi buruk kepada pertahanan. Samping itu juga ada mempunyai kelebihan kepada penyerang, dan juga dalam masa yang sama jurulatih kelab tersebut mengharapkan upgrade dan juga badan pengadil dan juga meningkat pengadilan ya. Memang setiap pengadil, jurulatih dan juga jurulatih, pengadil dan pemain memang ada tugas-tugasnya sendiri pinggiran ya. Ya. Jadi pinggiran, apa pandangan pinggiran mengenai dengan harapan daripada jurulatih tersebut mengharapkan ataupun mungkin akan diadakan VAR di negara kita Brunei Darussalam? Terima kasih. Ya. Sebenarnya para jurulatih ini kita sudah mencadangkan sama ada jurulatih tersebut di mana kelab dipohonkanlah untuk menghadiri kursus-kursus berkenaan dengan peraturan bola sepak jika ada perubahan. Di sana apabila sudah perjumpaan, mereka boleh bertanya, dan bagian teknikal, bagian pengajar daripada law of the game akan memaklumkan perkara-perkara ini, apa yang perubahan ini. Dan berkenaan dengan yang berkenaan, bagi saya komen-komen daripada pemain itu mungkin kita terima juga, tapi kita mestilah meneliti kembali apa masalahnya. Apa masalahnya. Kerana pengadil tidak akan lari daripada tindakannya. Dengan berpatuan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Itu saja. Ya. Itu tadi seperti yang kita katakan di awal tadi pinggiran ya. Setiap pengadil akan dinilai oleh penilai pengadil ya. Jadi kita serahkanlah kepada penilai pengadil untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh pengadil tersebut ya. Selain itu juga pemain-pemain menjalankan tugasnya sebagai pemain dan juga jurulatih. Barulah liga kita akan berkembang dan maju insya-Allah. Jadi mengenai dengan offside pinggiran ya, saya tertarik mengenai dengan peraturan tersebut. Bagaimana pendapat pinggiran mengenai dengannya? Offside kebanyakannya ada perubahan-perubahan juga. Kerana tergantung kepada di mana kedudukan offside. Sama ada dia aktif atau tidak aktif. Oh ya. Kerana yang memastikan 100% kedudukan offside adalah penjaga garisan. Iya. Di sana dia terlepas. Dan penjaga garisan kita bilang orang yang tahu di mana kedudukan offside, di mana kedudukan yang tidak offside. Ya, begitu menarik juga. Saya begitu tertarik dengan mengambil kesempatan untuk menimbulkan perkara pinggiran pada pemain, di mana setiap pemain dan jurulatih seakan-akan menyalahkan 100% pengadil tengah tanpa mengetahui bahawa dalam keadaan begitu jauh ya. Pemain pengadil tepi ataupun pengadil yang sepatutnya ditanyakan. Jadi memang kalau kita fikirkan memang tidak ada habisnya, namun demi kemajuan sama-sama kita jalaninya pinggiran ya. Iya. Jadi mengenai dengan side rules ataupun peraturan lain pinggiran, bagaimana? Selama ini kita baru menerima juga ada sedikit perubahan peraturan-peraturan yang dibagi oleh Badan Induk FIFA, dan insyaAllah malam ini kita ada buat perjumpaan kepada para instruktur kita dan pengadil-pengadil untuk menerangkan mana satu ada perubahan. Ya, the law of the game tersebut. Dan kita pastikan
pengadil-pengadil akan faham dengan peraturan. Kerana peraturan adalah paling mustahak mana-mana kejohanan sama ada Pusal dan juga Padang. Iya, ya. Itulah ya. Ini telah kita saksikan di monitor apa namanya offside peraturan offside. Memang tidak akan habisnya pengirannya. Kita saksikan inilah rajah kedudukan offside dan onside pengirannya. Memang berubah-ubah memang. Demi kemajuan kita akan terus mengupgrade ya. Saya lebih mengatakan upgrade daripada mengubah pengirannya. Kerana perubahan diperlukan dalam kita memajukan lagi bola sepak negara kita ya. Jadi persatuan jadi bagaimana pula pandangan apa namanya persatuan pengadil sekiranya ada mereka yang berminat untuk menjadi pengadil, bagaimana mereka, di mana mereka menghubungi pengiran? Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah, pertanyaan yang paling saya suka dengar. paling saya suka. Sebenarnya persatuan pengadil bola sepak kita di APBD ada Jabatan Pengadilan. Kita sentiasa memohonkan untuk pengadil-pengadil baru hadir memasuki bidang pengadilan. Karena di bidang pengadilan ini adalah salah satu sukan yang boleh dikatakan untuk kebaikan dan untuk menguji mentaliti pengadil. Karena di sana semua kejohanan apabila diorang lulus nanti diorang akan menerima tekanan-tekanan daripada pasukan-pasukan. Di sana kita akan melihat macam mana dia membuat keputusan. Dan pengadil-pengadil tersebut nanti apabila untuk memasuki jabatan pengadilan atau jadi pengadil, dia adalah menghadiri kursus-kursus yang dikendalikan oleh APBD, bagian teknikal kita. Untuk selepas mengadakan kursus, mereka akan diuji dalam ujian bertulis dan juga di segi fitness. Dan apabila lulus, kena pengadil ada 3 peringkat. Peringkat pertama permulaan kelas 3, lepas itu dinaikkan lagi kelas 2, terus ada lagi banyak lagi permulaan, naikkan kelas 1, dan apabila daripada kelas 1 untuk ke internasional, di sini lagi kita menilai sama dia boleh tercalon ataupun tidak untuk pergi ke internasional. Ya, kita harapkan suatu hari nanti pengadil adalah salah seorang daripada yang digalati, bukan digeruni. Ya, kita harapkan pengiran. Jadi terima kasih sekali lagi pengiran kerana bersama kita. Memang tidak habisnya dan masa akan terus mencemburui kita kerana topik yang kita bincangkan ini memang tidak akan habisnya pengiran ya. InsyaAllah akan bersama lagi masa akan datang. Apapun, semoga para pengadil bola sepak negara kita akan terus bergiat aktif dan terus menabur jasa ke arah membantu memastikan lagi kemajuan bola sepak negara. Dan apa yang kita harapkan dengan perbincangan tadi akan memberikan manfaat dan maklumat yang berguna pada AUDA ya. Jadi pada jurulatih diadukan masuk ke kursus pengadil ya, supaya tahu ya. Jadi baiklah, sampai sini kita bersama pertemuan kita kali ini. InsyaAllah bersama lagi di kesempatan akan datang. Salam hormat, salam sejahtera, majulah sukan untuk negara. Jumpa lagi.